Jadi kita ni ada seorang tetamu, beliau merupakan seorang balloon twister. Kalau dalam bahasa Inggerisnya tu yang mulas-mulas balloon kali ya. Ya, ataupun ceria balloon raya. Ya, ini kita ceria bawakan balloon raya, betul. Wawancara kalau kita melihat pun ketika ini ya adanya balon-balon yang di hadapan kami ini. Ini akan kita bawakan iaitu kalau ceria balloon dilihatkan raya. ni ialah Intan, kalau dilihat ni ialah ketupat sebenarnya. Sebetulnya. Balon yang dibentuk menjadi ketupat. Jadi bagaimana kalau kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu undangan kita yang telah pun berada di studio Rampai Pagi iaitu Yang Mulia Tuan Azmi Marzuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari raya Tuan. Selamat hari raya. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah sehat. Raya ni sibukkah dengan undangan-undangan? Masih sibuk. Masih sibuk. Lepas ini ada lagi ni. Tetapi walaupun kesibukan dengan memenuhi undangan-undangan itu, terima kasih kerana berkesudian untuk bersama kami di Rampai Pagi. Mungkin saja nanti menunjuk cara lah macam mana untuk membentukkan belon-belon yang seperti ini menjadi ketupat tia, menjadi top hat, menjadi pelita, menjadi bunga. Ini sebenarnya kuih sempret ni. Sempret. Macam kan dimakan ada pulang. Jadi untuk penjelasan, untuk terang sesi berkenal-kenalan, dapat memperkenalkan diri Tuan sendiri kepada tetamu kita ni. Siapa agaknya Tuan ini sebenarnya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Marzuki. Sebagai seorang balloon twister, tapi bukan full time lah. Ini semua mula dari hobi dan mendapat sambutan saya teruskan lah untuk buat perniagaan ni. Ya. Dan Tuan, kalau kita melihat yang daripada balon-balon ini, kita ni melihat adanya teknik-teknik yang agak sukar. Jadi berapa lama tempoh Tuan untuk memahirkan dengan teknik menggunakan balon ini atau balloon twister ini? Di segi asas, dalam sehari, dalam 2-3 jam boleh difahami itu. Tapi untuk memahirkan membuat kombinasi macam yang complicated macam ni, boleh sampai dalam 2 ke 3 hari. Mengikut apa ia punya design itu. Adakah kursus-kursus tertentu ataupun hanya belajar dengan otodidak sahaja melalui konten-konten daripada YouTube dan sebagainya? Semua belajar di sendiri-sendiri itu. Sendiri-sendiri saja. Sebab di mana pun basic, of course lah di YouTube ada. Di sana aku belajar dia punya asas-asasnya tu. Dan lepas di sana mahirkan asasnya dan aku boleh cuba membuat kombinasi ikut apa design yang akan dicuba buat. Jadi Tuan mengikuti ataupun membuat balon ini sejak bila ni sebenarnya? Sejak tahun bila? Masa Damit sudah. Masa Damit. Andang sudah ada sebenarnya. Andang ada minat pasal balon tu. Tapi dari kan cerita dulu memang fobia ni balon ini. Fobia. Kenapa tu? Dan selalu macam kawan-kawan selalu macam kenapa takut ni. Dan aku buat perkara takut tu jadikan niat as a hobi, cuba dan cuba dan dah sangka boleh jadi macam manilah, jadi career macam manilah. Jadi persepsi itu sebenarnya senang saja ditukar kalau ada tujuan yang bersangkut paut dengan apa yang kita ni minat. Memang pun kalau orang minat, memang ada yang suka agaknya balloon twisting ini merupakan satu seni ya. Tetapi untuk menjadikannya satu bisnes atau mungkin indah kebanyakan orang akan berani untuk menceburi bidang bisnes balloon twisting ini. Kerana kadang-kadang kalau saya sendiri untuk mentwist, kalau sekiranya saya pandai, mungkin untuk diri saya sahaja. Tetapi kadang-kadang apabila balloon twisting ini ialah sebuah persembahan di khalayak ramai. Macam mana tu untuk mula meningkatkan keyakinan diri untuk berhadapan di khalayak ramai mempersembahkan seni bis kita tu? Apa cara-caranya kalau ada cara-caranya? Sudah tentu teruskan saja, walaupun takut macam mana pun teruskan saja. And then cara aku membuat ini as a business, I will target kanak-kanak dulu. Kanak-kanak dulu ya. Even though macam sandang, tapi kenapa kalau kanak-kanak paling sukar tu untuk di-handle. Dari sana aku boleh pelajari tu macam mana akan handle situation for business. So dari sana aku boleh tahu apa akan dibuat untuk macam apa yang di-offer, macam as a display macam mana, untuk di giveaway macam mana. So from time to time gain experience lah dari sana. Supaya everything under control. Even though this one pun kami 2 orang saja actually. 2 orang saja ya. Seorang saya, seorang namanya Syam juga. So saya sebagai wakil. So kami 2 orang saja untuk handle every event yang kena book tu. Balon-balon yang digunakan ini merupakan balon asasnya. Apa agaknya nama balon ini dan mungkin dapat ditunjuk cara ni. Macam mana untuk mengubah balon ini menjadi sesuatu yang lain. Okey. Ya, teruskan Tuan. Yang ini
pakai warna cerah sikit lah. Yang ni yang paling warna paling standard ni. Standard ya. Paling standard. Yang dipanggil 260. 260 balloons. 260. Sebab apa? Ya 260 meaning 2 inches wide sama 60 inches long. So ya 260. Ini yang bentuk paling common lah yang kebanyakan profesional pakai. Okay. Dan semestinya apa branded boleh, and as long ia tahan lama saja. Yang tebal, jenis tebal saja. So basic ini kira bukan kira membuat something lah, membuat anda saja nama-nama basic yang paling common orang buat untuk kira tekniknya. So cara yang pertama finger count, which is mengira macam mana menyukat balon satu pakai finger, meaning kalau kamu buatnya 4 finger count pakai 4 jari dan di twist 4 jari dan di indah melatuk ke tu. Indah. Macam ngilu rasanya. Coba. Baru first step kan? Okay. Di twist macam tu. So di twist. So ni saya hanya melihat sahaja. So ni dipanggil bubble. So bubble. 4 finger bubble namanya. 4 finger bubble. So cuma tu cara balloon twister membuat sukatan lah setiap adjustment supaya nampak accurate setiap sudut. Dan ada satu lagi yang paling basic is flower petal twist. Macam mana? Flower petal. Yang macam ini kata tu. Kalau kamu membuat kuih samplet, macam mana tu? Dan twist. Di twist macam tu. Pak! Yang melatuk. Bagus, Sophia. Teruskan. Okey. So, tu basic yang kedua. Basic yang ketiga yang paling common juga is called the pinch twist, which is Intan tunjukkan Intan. One bubble. Pinch twist. Then satu bubble, ini namanya one finger bubble. One finger bubble. One finger. Ini for siapa yang belum pernah buat memang boleh takut ni. Sebab ia pinch twist, sebab ia macam mana? Ia punya end ni. Dipulas. So ia make an angle satu. So that's why yang sini tu ia punya untuk di lock. Supaya dapat disambung lagi sini satu. Jadi hanya dengan menggunakan estimasi tangan sahaja. Estimasi tangan semua. Ya tak, kadang-kadang saya memikirkannya mesti tak ada garisan ataupun pembaris yang dipakaikan ataupun cuma ada dengan rough sahaja. Menggunakan tangan saja. Menggunakan tangan sahaja. And then macam ada lagi satu basic yang perlu tahu untuk balloon twister, macam mana kamu memotong ni tanpa menggunakan gunting cutter. Which is pakai ibu jari ni saja. Jari saja. Sini. Okey. So ini boleh pakai balik ni. So ini boleh simpan. Ini boleh ikat. Kenapa anda pecah macam nyata orang kan hakikatnya kalau balon kalau pecah tu melatuk kan. Ini macam indah. Ia ada kira ini mengikut pengalaman lah. So dulu memang selalu pecah tu. Memang first time buat memang pecah tu. Ia mesti betul-betul di tengah-tengah ni tu. Betul menggunakan kuku tu, kuku ibu jari. Ditekan kuku. Ditekan benar-benar. Dan yang ini menghold sini, ditekan je. Indah. Sakut. Nah, that's why menggunakan kuku ibu jari tu. Menggunakan kuku ibu jari. So macam tu lah tu. Cuba saya menggunakan kuku ibu jari. Okey. Dicari. Dapat. Andang first time memang macam tu. Okey. Tapi jangan dipulis. Jangan dipulas. Tekan saja. Tekan sahaja. Tekan saja pakai kuku. Push ke depan. Pendek kali kuku tu pakai. Pendek kuku ni. Jadi tuannya berbalik pada balon Ani, sebenarnya Ani tanya balon yang paling sesuai lah digunakan. Yang paling kalau balon yang macam balon besar tu yang jenis oval tu boleh. Yang kalau jenis yang tu pun ada juga, tapi mostly yang on my side yang aku pakai semua yang size macam ni. To maintain uniqueness kami punya kami punya bisnes satu lah. Kalau kita lihat balon Ani jenisnya jenis tabal pula jenis tabal. Pasal tadi negara panas kan, so mesti mencari yang jenis tabal lah. Okey. Jadi tuannya kalau mengikut pengalaman tuan sendirilah, berapa banyak balon yang digunakan untuk menghasilkan satu balon yang kreatif? Contohnya kalau macam Ani lah. Berapa banyak? Kalau yang macam bunga tu
satu bunga tu sudah menggunakan 2 balon. So sana ada 6 bunga. So 12 piece balon sudah. Termasuk dengan yang pas waktu ada 3. Semuanya 15 balon tu. 15 balon. Kalau ini macam mana? Yang ini since ini actually aku punya first time buat ni. Semalam membuat. Semalam Dah pernah buat ni yang ni. Berapa lama agaknya buat? Kan sejam je buat. Kan sejam Akan sejam dua. Pasal dada rujukan sebab dada rujukan so I have to figure out myself. Aku cuba semua sampai menyubuh je lah. Cuba buat kuih je lah, menyubuh je. Ini memerlukan dalam 30 piece balon. 30 ya. Jadi tuannya memandangkan hari ini hari raya kelima. Jadi bagaimana? Adakah ada jemputan ni untuk apa ni jemputan balon ini? Ketupat. Ada. Sejak masa Ramadan pun sudah ada. Sudah ada. Ramadan pun sudah ada. Even lepas sendirang tarikh ni. Terus ni. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu satu rezeki lah tuan. Rezeki ada mendapat Syawal, sambutan. rezeki Ramadan. Ya alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat ya, tuan kita berbaki dalam 3 minit saja lagi ni. Mungkin boleh kongsi secara ringkas kalau cabaran ni tuan. Dan bagaimana untuk menghubungi tuan agaknya? Okey. Dari segi cabaran tu memang kalau ini terutama sekali kalau buat event lepas tu untuk kanak-kanak tu cara untuk handle situation, handle crowd. Tani mesti faham macam mana keadaan crowd. Tani mesti always in control lah. Walaupun macam mana cabarannya, walaupun caranya stressful, memang we can try as much as possible control the crowd sajalah. Itu saja my advice. And then how to contact us, you can follow our Instagram account Balloon Twister _Brunei. Balloon Twister _Brunei. BALLOON TWISTER _Brunei. So di sana ada banyak sampel-sampel sana sudah di-post untuk rujukan. Dan memang pun tuan dan juga rakan tuan itu adalah merupakan mereka ini profesional dan berpengalaman dalam menghandle ataupun juga memeriahkan majlis bis kita. Macam-macam yang pemandai bis bilang ni. Antaranya ialah apa yang biasanya yang diminati orang? Yang ni biasanya macam tu lah, yang bunga tu lah. Tapi ada macam-macam design lah. Ada saiz besar, ada saiz damit. Yang most common orang request yang bunga tu lah. Bunga ni ya? Baiklah, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penunjuk cara Ketani iaitu Tuan Azmi Marzuki. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan selamat maju jaya. Semoga bisnesnya booming lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.